keunikan kita buat Be International. Dalam rangkaian kita ada dua jenis orang, customer dengan prospek, dengan leader kan. Okey, kita nak bina rangkaian. Macam mana kita boleh bina rangkaian dengan cepatnya? Kalau kita jumpa kawan-kawan kita, prospek ke customer kan, setiap hari ya, satu, dua saja. Maksimum, kita guna maksimum. Satu hari 8 appointment. Kita jumpa satu appointment satu orang saja. Satu hari kita jumpa 3 orang sebab part time kan. Satu bulan kita boleh jumpa berapa orang saja? 30 hari, satu orang 90 orang sahaja. Tetapi kalau kita pandai, mahir untuk buat home party, buat Zoom party. Dalam satu Zoom party, satu home party bermakna offline. Zoom party bermakna online. Cara yang sama saja. Kalau kita pandai, adakah berjumpaan meeting kan? Kita boleh buat home party berjumpaan saja, satu jumpaan saja, kita boleh jumpa 30 orang. Mungkin 3 appointment saja sudah dapat jumpa 90 orang. Dalam satu bulan kita boleh jumpa lebih daripada itu kan, lebih daripada 100, 200, 500. Dalam record Xiaomi kan, saya dengan Jet kan, dalam satu bulan kita punya appointment ke home party ke Zoom party max ada home party yang 10 orang, ada home party yang 5 orang, ada home party yang 50 orang, ada home party yang 100 orang. Dalam satu bulan kan, yang kita sendiri buat punya, yang perjumpaan kita kan, tak kira appointment satu-satu kan, kita boleh jumpa 500 ke 1,000 orang dalam satu bulan. Ini mengapa? Sebab kita boleh melipat ganda network kita melalui Zoom party ataupun home party. Dulunya, mula-mula sebelum pandemik, kita buat secara home party. Sebab kita boleh human touch kan. Tapi dalam pandemik 2 tahun kan, kita buat secara online. Kita dapat satu jalan, pintu Doraemon untuk pergi ke Zoom party. So, kalau kita jalan Zoom party, adakah pernah tak rangkaian-rangkaian ataupun leader-leader tanya kita, sudah banyak buat Zoom party lah, tak ada orang nak join. Sudah banyak Zoom party lah, tak dapat close. Sudah banyak attend home party. Macam itu saja, sama saja, tak ada lain. Pernah tak dengar soalan macam ni daripada downline ataupun daripada sendiri? Kalau dari sendiri, bebek. So kita kena belajar melalui topik ini. Mengapa orang buat Zoom party? Begitu ramai orang dapat sign tapi saya buat Zoom party macam susah-susah. Mengapa? Sebab inilah caranya dan jawapannya. So, mengapa kita buat meeting? Kita kena faham mengapa kita nak buat meeting. Kalau tidak, kita buta-buta saja buat home party, Zoom party, Zoom party. Tiap-tiap hari macam buat party. Tapi tak ada result. Sebenarnya melalui meeting, melalui Zoom party, home party, kita boleh lipat gandakan masa secara kumpulan. Kita boleh group 5 orang, 10 orang, 20 orang mengikut SOP sekarang kan. Ramai semua di sana kan, prospek-prospek di home party kan. Dapat boleh pinjam kuasa, dia boleh berborak-borak, dia tanya testimoni. Kalau dia sudah pakai kan, dia orang kalau sideline dengan sideline kan, kita biasanya tak boleh jumpa. Tapi sekarang kita boleh jumpa masa Zoom party, home party kan. So dia akan tanya, you pakai seluar berapa lama? Saya testimoni bagus lah. Dia dari galakan daripada orang lain, daripada sideline, customer sideline, bukan daripada kita tau. So dia dapat motivasi, dia pun rasa, saya nak pakai seluar inilah. Saya nak beli untuk ibu saya lah. So home party dia akan generate satu environment, fenomena, environment suasana yang sangat positif dan sangat happy. Di sana kita boleh lipat gandakan PGS dan kita boleh masukkan IBO secara lipat ganda. Satu Zoom party terus boleh sign 10 orang, 20 orang melalui BE4U. Senang saja. Kita boleh sebarkan informasi dan berita baik dengan cepat. Dalam Zoom party saja kita sebar. 10 orang kita sebar sekaligus sebar kepada 10 orang. Ataupun kita nak call, WhatsApp tak ada respon. So sebaran good news menjadi lambat kalau kita tak leverage menggunakan home party ataupun Zoom party. Dan kita boleh belajar bersama.
Di dalam kelas yang sama, Zoom party yang sama kan, ada kelebihan yang berlain-lain kan. Kita boleh belajar bersama, meningkatkan prestasi kepimpinan rangkaian, berjuang bersama, kita akan support each other dan bangkitkan satu pasukan. Semangat sepasukan. Kita nampak, oh ini leader sangat baik. Ini sangat hebat lah. Oh ini senior dia luar biasa. Ini Lilianda kan baru-baru ada good news. Dia lahirkan ambassador baru. So kita boleh saling FB live ke interview. Masa kita home party. Tapi kalau masa Zoom party kita tak boleh buat macam ni. Sebab tak ada mutual upline di sana kan. So kita tak boleh. Tapi masa home party, mutual upline dekat sana, dia boleh interview sideline. Ada upline di sana kan, so dia boleh interview. So sebenarnya home party dia boleh bangkitkan semangat sepasukan. So inilah yang meeting after masa meeting kan, home party ke Zoom party, kita sebenarnya dalam satu perjumpaan kita diagihkan meeting sebelum meeting, meeting ketika meeting dan meeting setelah meeting. So nanti akan bagi tahu secara detail. Kita akan menjalankan 3 meeting ini serentak sekaligus, bukan satu kali saja. Biasanya kita buat meeting sebelum meeting. Kita ajak kawan masuk. Tapi meeting ketika meeting tak ada follow up, tak ada company, tak tahu apa berlaku pada prospek kita. Meeting setelah meeting kita tanya, apakah perasaan anda? Okey, itu saja. Mungkin 3 meeting ini kan kita tak buat dengan secara detail dan juga sistem. So 3 meeting ini apa yang kita buat? Meeting sebelum meeting kita buat advertisement, tee up social media, masa meeting, masa jumpa, masa appointment. Setiap appointment kita advertise. Itu meeting before meeting. Kita ajak, next week kita ada home party. Next week kita ada Zoom party ya. Setiap hari Wednesday kita ada berjumpa. Setiap Sabtu kita ada berjumpa. Misalnya untuk rangkaian Kelantan kan, setiap hari Rabu petang mereka ada berjumpa leader-leader dan mereka akan berjumpa di satu kafe kan. Semua leader boleh bawa prospek di kafe sana. So mereka ada beberapa meja kan. Duduk berasingan tapi boleh tunjuk-tunjuk, borrow power dan semua upline berada di sana. So sideline juga akan bersama sebab ada mutual upline kan. So kita akan tetapkan satu hari supaya semua orang boleh pinjam kuasa bersama-sama. Meeting ketika meeting adalah kita sebarkan information dan meeting setelah meeting adalah closing dan invite next meeting. So apakah macam mana kita tentukan satu meeting yang berjaya, sukses? Iaitu kita menjalankan meeting sebelum meeting, meeting ketika meeting, meeting setelah meeting dan kita meeting next meeting. Kita akan meet prospek kita next. So ini akan menjayakan perjumpaan kita. Kalau tidak, kita akan rasa banyak meeting saya buat, banyak meeting saya ajak, banyak meeting saya attend. Tapi macam tak ada hasil. Saya masih lagi sama. Adakah perasaannya macam ni? Kalau ada perasaan macam ni, bermakna ada benda yang dalam topik ini kita kena mastering. So kita masuk topik meeting sebelum meeting. So meeting sebelum meeting means bermakna kita setiap Zoom party ke, home party ke, weekly meeting ke, formal meeting ke, not formal meeting ke, casual ke, kita akan prepare semua, readykan diri sendiri, image kita. Sebab image pertama adalah sangat penting. Biasanya kita jumpa prospek yang daripada downline kan. Tak pasti adakah kita ada kali kedua untuk jumpa prospek downline kan, betul tak? So image yang sangat penting kena pakai. Kalau sistem meeting ataupun weekly meeting kita mesti pakai yang sistem. Kalau secara casual kita smart and casual, tak perlu branded, tak perlu seksi, jangan tunjuk sini tunjuk sana. Kalau tunjuk sini sana dia prospek tak boleh fokus tau, dia fokus kepada sini sana saja. So kita sentiasa tekankan kita pakai secara kemas cukup. Dan masa meeting sebelum meeting kita kena tepatkan waktu. Kalau kita adakah home party pukul 2. Leader akan sampai ke home party kita kan pukul berapa? Selambatnya 1:30. Selambatnya. Tidak boleh sampai ke home party masa pukul 2. Sebab kita seorang leader. So kita kena prepare awal,
tahukan environment, sediakan kerusi, tempat yang lebih sunyi, jangan bising-bising kan, susah nak cakap kan, lagi pun kita sekarang pakai mask kan. So kita kena tetapkan waktu, dan juga kalau kita pergi attend meeting, kita kena ready, excitement kita, empat besar, gairah kita. Jangan pergi meeting macam ni. Tak ada perasaan. Lepas tu bawa pisang saja. Tahu apa tu bawa pisang? Bawa pisang ini macam ni saja. Bawa pisang. Tahu tak macam mana bawa pisang? Ini pisang lah. Tak ada bawa apa-apa. Ini pisang. Kita bawa apa? Kita bawa filing, pita ukur, gambar-gambar. Kalau ada iPad, kita tunjuk gambar. Betul kan? Untuk cerita. Sebenarnya semua kita kena ready tools kita untuk kita storytelling. Of course, before meeting, kalau kita jumpa apa sahaja, kita kena sentiasa sopan. Saya rasa sopan ini bukannya masa meeting saja. Anytime, anyway, sebagai seorang human, kita kena sopan, okay? Tetapi di dalam BE, sistem BE ajar kita macam mana sopan. Sebab ada orang daripada latar belakang yang berlainan kan. Memang latar belakang yang dulunya tak pernah belajaran tinggi, mungkin dia cakap pun kasar-kasar sikit. So BE mengajar supaya kita boleh sopan, okay? So ini kita boleh ready, okay? Ambil take notes. Okay, meeting sebelum meeting, kita buat apa? Kita akan tee up, kita akan invite. Misalnya, hari ini ada VBOS, semalam ada VBOS, kita tee up kan? Ini posternya, saya bagi example. So, kita akan tee up. Kita tee up apa? Kita boleh tee up orang, speaker, profesional, siapa sahaja yang boleh pinjam kuasa. Ataupun kita tee up meeting mingguan ini dia dapat apa, topik ni special, topik ini kan mengapa tak pilih jualan langsung. You mesti datang dengar tahu kawan ni dia memang tak perlu pilih jualan langsung pun sebab dia co-founder untuk syarikatnya, kontornya, dia pun sudah sukses. Tapi dia bagi topik ni tau, you mesti masuk untuk dengar BBOS ni. Adakah kita tee up yang betul-betul, kita tak perlu tiap panjang lebar, tapi kita pick satu kan, pilih satu point kan yang boleh menyentuh hatinya, yang adalah menyentuh ke niatnya yang nak join VBOS kita ataupun weekly meeting yang akan datang. Weekly meeting kita ada meeting yang produk ataupun you all adakan Zoom party kan setiap hari apa? Zoom party setiap hari Khamis, Rabu. Yang Indonesia Sabtu setiap hari. Zoom party juga Sabtu ke? Sabtu. Okey. Hari Jumaat adalah weekly meeting BE International sediakan untuk bahasa Indonesia kan? So kita boleh catatkan inilah masa-masa yang kita boleh pinjam kuasa. Janganlah sampai masa esok ada Zoom party baru kita ajak. Kita ajak setiap appointment. Setiap hari kita jumpa prospek, kita ajak. Setiap hari kita jumpa appointment, kita akan buat 3S kan. Kita invite, kita ajak, kita tee up. So tee up benda. Bantuan misalnya ada VJOB, okay, akan free mask, okay, ada free gift, ada doggy dan lain-lainnya. So kita tee up bukan tee up secara suka-suka saja tau. Syok-syok sendiri tee up, sendiri happy saja. Tapi prospek kan tak boleh menyentuh hati prospek. Yang penting kita tahu apakah keperluan prospek kita supaya kita tee up yang untuk dia rasa nak join. Okay? Penting. So meeting sebelum meeting kita bukan saja tee up. Kapan tee up? Apa tu kapan tee up? Kapan tee up itu? Kenapa tee up? Nanti. Tee up apa? Tee up when? Ini kapan tu masa ke? Kapan tu masa? Boleh translate? Ya, betul. Ya, benar. Kapan tee up? Masa untuk kita tee up kan? Bila-bila sahaja, masa appointment, masa social media, WhatsApp, apa-apa masa-masa pun kita boleh tee up untuk invite prospek. Mengapa tee up? Menciptakan kebutuhan, perasaan dan membangkitkan niat untuk bergabung dengan BE. So kita tee up bukan untuk kita sendiri syok saja, tapi tee up supaya orang prospek
buka minda nak join, rasa curious, betul ke, begitu baik ke? Dia rasa ada satu question mark, dia rasa nak join lah, nak tengok lah, apalah Lilianda selalu kan, sudah busy, sekarang lagi audit, sekarang lagi closing, dia masih lagi nak buat BE ya, dia busy sangat pun nak buat BE. Apalah, mengapa? Dia rasa curious dengan Lilianda kan. So dia pun rasa nak join, bergabung dengan BE. So inilah cara kita, macam mana kita tee up. So bagaimana tee up? Menggunakan hukum AID, attention, interest, desire, iaitu mengambil perhatian, interest, minat, desire, keinginan. Hukum AID. AID itu attention. Kita kena create attention. Tak akan you rasakan memang you tak akan rasakan mengapa satu kain yang hitam ini boleh membantu seorang kaki tak sakit. You tak hairan ke? Ini macam legging yang biasa-biasa hitam-hitam saja. Ramai selepas pakai tak ada sakit kaki, tak ada sakit sendi, tak ada sakit belakang You tak hairan marilah join, kita dengarkan sharing kan daripada nutrisi company kita. Minggu ini dia akan share keunikan Alora Pants. Ini abang saya, ataupun you boleh tiap, ini abang saya, dia sangat hebat. Dia seorang guru yoga tau. Dia pandai buat pilihan untuk legging. Sebab guru yoga ada seluar legging yang kena pakai untuk jagakan otot, masa kaki kan. Dia pilih Alora Pants pasti bagus. Jom, kita join kan minggu ini ada Zoom party. Dia jadi speaker tau, jom. So kita create attention, perhatian supaya dia rasa, betul ya ke? Apa ni Kodenshi? Dia rasa hairan, dia perhatian, dia ada niat nak join, dia ada minat, dan ada keinginan nak join. Inilah cara kita, macam mana kita boleh cipta, tee up. Okay? So tee up pentingnya. Masa kita tee up, kita pentingkan apa? Kita pentingkan apa sahaja yang boleh membantu kita. Bukan saja tee up orang yang lebih hebat. Dia pandai, dia 6 figure. Dia pandai sebab dia engineer. Dia pandai sebab dia founding leaders. Bukan. Kita tee up apa yang saja kita boleh membantu kita supaya dapat power. Misalnya, kadang-kadang kita akan tee up seseorang kan, dia mungkin tak belajaran tinggi. SPM pun tak tahu. Bahasa English pun tak boleh. Hanya tahu bahasa Cina dengan Hokkien saja. Tapi dia boleh jadi RCCA tahu. Saya rasa hairan. Mengapa kan BE kan tak perlu latar belakang, tak perlu CEO. Boleh jadi RCCA. Jom. Kita join home party ni. Jom. Kita join untuk jumpa dia. Minggu ini kan dia akan berkongsikan sesi bahasa Cina. You tengoklah. Walaupun tak faham tak apa. You masuk tengok sekejap. You boleh ajak kawan-kawan untuk join sesi Chinese tak? Boleh. Walaupun dia tak faham, dia nampak muka, nampak cara dia cakap, dia rasa, macam ini biasa saja. Dia boleh pasti saya pun boleh. So, cara kita pinjam kuasa, bukan saja boleh pinjam kuasa daripada basaran Indonesia, bahasa Indonesia. Sebenarnya setiap hari kita boleh pinjam kuasa daripada meeting ataupun kita boleh menjalankan meeting diri sendiri. Kita boleh tentukan. So tee up dengan ikhlas, menghormati, menghargai, bersyukur dan berterima kasih. Yang penting, kita tee up, biasanya kita tee up seorang leader ke, upline ke, biasanya kita akan tee up upline kita kan. Jangan kita tee up tekankan wang ataupun pangkat ataupun apa-apa. Kita tekankan personality-nya. Dia seorang yang sangat humble, sangat helpful. Memang pun dia sudah berjaya, tapi memang dia sangat friendly. Dia sangat peramah. Kalau di luar kan, orang kan dia gaji dia tinggi kan, ataupun salary dia tinggi kan, hidung pun tinggi, betul kan? Orang di luar kan, pangkat tinggi sikit, manager sikit, tinggi pun. Hidung tinggi. Tapi di BE kan tak ada. You tengok, sangat peramah, sangat friendly. So kita tee up personality. Yang pentingnya, kita tak tekankan sangat kepada income. Sebab bagi kita, sesiapa yang betul-betul rajin di BE, dia pasti akan dapat income yang baik. Kalau tak ada personality yang baik kan, income itu sementara saja. Dia tak akan long lasting. Kita nak dapat income yang long lasting kan. So yang kita tee up ini sangat penting. Apa yang kita tee up? Kita akan membawa masuk golongan yang berlainan.
Kalau kita tekankan personality yang baik kan, kita akan membawa masuk sign IBO kan, personality-nya juga baik. Ini adalah saling influence each other. Inilah kuasa rangkaian. So, semasa meeting, ketika meeting, so kawan-kawan kita akan adakan Zoom party ke, home party ke, kita saya tekankan offline lah. Kita jumpa. Jika kita jumpa kan, kita sudah sampai ke satu tempat ke, satu cafe ke, satu tempat meeting kan yang kita group untuk berjumpa, untuk share Alora Pens dengan OPP, dengan 139 kan. Kita bawa prospek sampai ke meeting. Apa yang kita buat? Kita jalan sini, jalan sana, kita borak-borak sini ya. Tidak. Kita menamainya seluruh proses. Duduk sebelah, lepas tu pergi cakap-cakap dengan dia, lepas tu tanya khabar, bagi dia air, tanya daripada mana dan lain-lain. Perasaan berada di sampingannya, kurangkan kecanggungan. Dia tak akan rasa macam sangat dia seorang sahaja. Ini pentinglah macam mana cara kita menemani dalam masa meeting. Dan kita juga mengamati bahasa tubuhnya. Biasanya kawan kita datang kan, dia akan malu sikit kan. Dia biasa, dia first time kan. Dia akan malu, shy sikit. Dia tak akan cakap-cakap banyak. So kita tengok, kita cuba mengamati bahasa tubuhnya. Adakah dia masa speaker kata, selepas pakai kan sakit sendi yang sudah jadi baik, dia mungkin mata besar. Dia akan fokus sikit. Bermakna mungkin dia ada keperluan, mungkin family-nya, emaknya, ibunya ataupun dirinya juga ada masalah sakit sendi. So kita boleh prihatinkan. Kenali keperluan prospek kita. Kita jangan saja-saja nak bagi tahu apa cakap saja, tapi tak ada memasterinya. Kenalikan keperluan prospek yang betul-betul. Okey? Inilah cara kita semasa meeting, ketika meeting. Kedua, menggunakan hukum ABC semasa menjalankan meeting. Membina dengan menjadi teladan. Membina menjadi teladan iaitu masa meeting kita belajar, kita take notes, kita buat recording, kita buat live, kita ambil gambar speaker. Misalnya saya cakap example, misalnya you all adakan satu home party di Indonesia. Xiao Zhen menjadikan speaker. Semua anak rangkaian 20 orang semua di depan dah ambil kamera. Lepas tu fokus. Lepas tu buat live. Lepas tu buat recording. Prospek orang baru kan. Dia tengok ini orang siapa ni? Mengapa semua begitu serius? Semua ambil kamera, semua ambil rakaman kan. Perasaan dia apa? Dia rasa kena fokus dengar. Ni mesti orang penting. Betul kan? Kalau tidak kan, kita sebagai seorang leader, kita main handphone, kita lengang-lengang. So perasaan dia berasa apa? Ini speaker yang cincai sajalah. Ni speaker yang biasa-biasanya. Walaupun berdiri di depan adalah speaker yang biasa. Tetapi dengan kita buat macam ni, kita ambil gambar, kita fokus, kita buat rakaman, kita ambil untuk recording kan, seriousness kita kan, akan membuatkan prospek kita lagi serius, lagi fokus. Ni mesti dengar, ini mesti fokus. So kita kena membina dengan teladan, fokus, ambil notes, dengar, ambil recording, ambil kamera. Ini sangat penting sebab kita mengadakan satu suasana environment yang suka belajar. Betul kan? Macam murid-murid kena belajar kan, walaupun kita sudah lama graduate, tapi di BE kita kena mengamalkan sikap suka belajar. Buat catatan, rakaman dengan fokus. Jangan jalan sini, jalan sana, ambil handphone, cakap sini, cakap sana. Prospek kita akan rasa, ini meeting yang tak penting. Sebab kita sendiri tak pentingkan meeting. Betul kan? So teladan kita sangat penting. Membina, yang kedua, menunjukkan bahawa meeting ini penting. Tabiat permulaan yang betul. So bila climax kita akan angguk. Bagus. Walaupun sudah 100 kali kita dengar kondensi fiber, kita pun angguk. Bagusnya. Betul kan? Dan kita akan tepuk tangan. Jangan masa home party kan macam ni. Macam ni saja. Tak tepuk tangan macam ni. Kalau macam ni kan, speaker pun rasa sejuk sangat. Prospek pun rasa,
Ini betul ke? Ini happy home party? Macam tak happy ke? So kita kena tepuk tangan, mengeluarkan suasana yang happy, itu penting. So semua ini akan diduplikasi dalam rangkaian. Kita kalau duplikasi muka muram, semua yang datang ke home party nanti ya semua muka muram. Kalau hari ini ya semua datang home party happy ya, very good duplication. So ini pentingnya. Pada sekarang sudah sampai musim kan kita akan offline dengan online kan. Saya nak tengok kan Facebook ke video ke happy home party daripada Indonesia. Boleh ya? Nanti ya, okay. Nanti yo tunjuk gambar dan tunjuk video jangan tunjuk gambar tengok online. Home party semua muram saja. Tengok semua senyap saja. Oh my god. Habislah topik hari ini ya. So hari ini kena belajar, okay? So meeting setelah meeting, kita kena semasa meeting prospek ada di dalam meeting kan ataupun di dalam home party kan. Masa home party kan kita kena buat closing sebelum dia balik. Biasanya selepas dengar sudah sangat baik, ada testimoni kan. So kena buat closing, tekankan kebaikan produk ataupun peluang. Okay? Janji dah bersedia membuat rangkaian, membantunya, membina rangkaian bersamanya dan kuatkan kepercayaan, keyakinan prospek. Maka kita buat closing, membantu prospek tentukan pilihan dia. Misalnya dia tanya, saya tak tahu nak beli desain lelaki ke desain perempuan. Beli dua-dua lah, desain lelaki dengan desain perempuan. Tak maulah. Then perempuan lah. Sebenarnya you perempuan pakai yang perempuan. Okay, ambil size. So kita buatkan, membantu prospek kita tentukan pilihan. Ataupun kalau dia masih ragu lagi, fikir lagi, okay, kita tekankan ke baik. Apakah yang you masih lagi fikir sebenarnya baik kan? You rasa baik tak? Apakah pandangan anda selepas dengar baik kan? Dia pun akan keluarkan feedbacknya, pandangannya. Okay, dari pandangannya buat lagi sekali closing. Bagi prospek yang mahu, kita akan pisahkan dan uruskan yang mahu menjadikan IBO, hantar link, join EKYC kan. Lepas tu kita ajar macam mana bermula. Terus kita akan ambil satu kertas keluarkan satu kertas, lepas tu terus saja kita mulakan bagaimana bermula. Lepas tu buat target setting dengan prospek supaya fight ambassador 12,000. Tentukan next meeting. Kalau bagus kan, misalnya Seni. Seni prospek baru kan. Misalnya nanti saya cari yang lain. Misalnya siapa yang saya tak kenal lagi. Berta Fujiman. Berta, betul pronunciation saya. Berta. Betul Berta. Berta. Ya, Berta orang baru tak? Ya, baru. Orang baru kan? Dia sudah IBO tak? Udah IBO. Sudah nak fight tak? Kenapa? Sudah fight ambassador? Proses, in proses. Okay, beta kan, misalnya beta prospek yang sudah mahu. Lepas tu, uruskan dia jadi IBO semua kan? Ajar macam mana bermula. Lepas tu target setting. Misalnya sekarang beta pun sudah tahu macam mana fight ambassador kan? So kita akan setkan, beta, minggu ini kan? Sebenarnya lepas kerja, waktu you kerja pukul berapa sampai pukul berapa selepas masa lunch kan, kalau kita jumpa prospek boleh ya? Dia mungkin dia akan discuss. Tak boleh lah rush, terlalu rush. Mungkin lepas kerja, okay, lepas kerja boleh kita set satu appointment, kita jumpa prospek anda. So kita menentukan next meeting. Selalu kita tentukan next meeting bersama dengan downline kita, prospek kita supaya kita dapat duplikasi dengan cepat mengajar dan juga boleh dapat sign IBO bawahnya, mengukuhkan rangkaian bawahnya. Upline sebagai upline kita kena buat tindakan ini secara cepat dalam 72 jam. Fokus. Ini adalah key point. Kita akan mengadakan next meeting dengan prospek baru kita dalam 72 jam. Bermakna dalam 3 hari kita kena jumpa kali kedua. Kalau dia nak fight. Kalau dia nak fight kan, belum lagi jumpa lama-lama kan. Dia akan rasa sebab dia memang ada kerja, fokus dia akan masuk lagi kerja. Dia akan forget about BE tau. So kita kena tentukan next meeting dalam 72 jam, jumpa prospek, buat home party bersamanya ataupun mengajar sistem, mengajar macam mana buat filing, apa-apa saja kena next meeting.
mengajar downline kita mahir, mastering cara buat filing. So, bagi prospek yang ragu-ragu, yang belum lagi nak, yang reject, macam mana pisahkan dan selesaikan keraguannya. Mungkin dia rasa, boleh ke seluar ini, seluar ini hitam saja nampak biasa saja, boleh ke? Dia mungkin keluarkan banyak soalan-soalan kan. Kita akan pisahkan, bawa dia ke meja yang sebelah supaya dia tak akan influence yang lain yang sudah mau. Kita bagi di sebelah dan anjurkan pertanyaannya supaya lebih mendalam. Lepas tu betul-betul prihatin, ambil masa sikit untuk jawab soalannya, menggunakan hukum AQRSC dengan hukum FFF untuk komunikasi dengan prospek. Apakah hukum AQRSC? Hukum AQRSC adalah agree, question, restate, solve and close again. Agree. Misalnya kita kata, saya tak suka lah. Ini ketat. Saya tak suka pakai yang ketat. Saya tak suka pakai yang panjang. Agree. Ya, dulu saya pun sama dengan you. Saya biasa pakai yang pendek. Saya pun tak pakai yang ketat. Saya pakai skirt. Dulu dia memang saya sama. Tetapi hairan saya nampak ramai kan, lepas pakai kan, ada feedback yang bagus. Lepas tu saya cuba, lepas tu saya cuba dalam 2 minggu sakit belakang saya sudah hilang. Restate lah. Lepas tu kita solve keraguannya. Sebenarnya pens ini kan memang dia baik teknologinya Kodenshi daripada Jepun. Tahu tak, teknologi Jepun orang Jepun dia sangat pandai tau. Dia boleh kecilkan seramik dalam kain ini, lepas tu buat ada far infrared. You cuba cari Google dulu sebelum saya berpakai saya pun cari Google apa ni Kodenshi, apa tu far infrared, apa tu kebaikan far infrared. Saya nampak kan ada banyak medical kecantikannya, semua guna far infrared kan, boleh jadi cantik, licin, boleh jadi sehat, cegat. Maksud tu saya pakailah. Soft. Then closing. Baguslah sebenarnya you belikan untuk diri sendirilah. Cuba you nak 2 helai ke, you nak 1 set ke 2 set. Okay, closing lagi. So biasanya kalau kita closing hukum AQRSC yang bermakna kita berdiri bersama dengan prospek kita. Kita jangan create konflik. Apalah, you tak tahu lah. Apalah, you salah lah. You kurang belajar lah. Tak boleh kita cakap macam ni tau. Ini teknologi yang sangat hebat lah. You tak tahu ke? Tak boleh. Kita kena agree. Apa-apa sahaja customer ke prospek mereka tak faham sebab mereka betul-betul tak faham. Ini adalah profesional kita supaya bagi mereka faham. Betul kan? So kita kena agree. Agree means dia kata mahal. Betul lah. Mahal lah. Dulu saya pun tengok legging mahal. Saya dulu beli satu legging RM20 saja tau. Saya tak pernah, saya betul-betul tak pernah beli legging lebih daripada RM100 tau. Saya beli Adidas ke Nike pun beli apa-apa brand pun saya tunggu sales. Sebab saya pakai banyak untuk senaman, untuk golf, untuk jogging kan. So saya tunggu sales sekali 50% saya beli. Pun kurang daripada 100. Tapi ini legging saya betul-betul rasa, mengapa mahal? Perasaannya sama. Saya betul-betul tengok. Mengapa? Saya dulu pun tanya diri sendiri. Tak apalah, saya cuba sebab saya tengok banyak feedback. Saya nampak kan prospek ayah kawan saya, dia memang bengkok tau. Badan bengkok sampai macam ni. Lepas tu pakai kan, sudah boleh jalan. Saya pun rasa hairan. Saya nak beli untuk ibu. Tapi saya tak akan suruh ibu cuba dulu. So saya yang cuba dululah. Saya cuba. Betul. Lepas pakai kan, saya ada apakah kebaikan yang you dapat. So you ceritalah, soft again and closing. Betul lah, pants ini sangat berbaloi untuk pakai. You nak 1 set ke 2 set, atau you cuba dulu lah. Cuba ke sehelai dulu pun boleh. Mari, saya ambilkan size you. Ukur pinggang. So kita closing lagi. So kita kena closing dengan profesional, dengan menjawab soalan-soalan prospek kita. Feel. Saya dapat merasa apa yang anda rasa. Sebab dulu saya pun macam ni. Saya pernah juga ada perasaan yang sama dengan anda. Tetapi selepas saya pakai, saya ada kebaikan ini. Tetapi customer saya ini. So kita cerita,
testimoni kawan kita, keluarga kita, customer kita, diri sendiri. Saya dapat tahu bahawa far infrared sangat bagus. Dulunya saya dapat rasa MLM semua tipu punya. Boleh tak? Saya rasa MLM semua tipu. Betul. Dulu kawan saya pernah tipu kan 30,000 tau. Saya ada seorang kawan lagi sampai buat MLM sampai bankruptcy. Sama umur dengan saya. Saya dulu memang pemikiran semua MLM tipu Semua MLM nak skim cepat kaya, suruh orang labu. Saya rasa tak profesional. Saya tak mau buat. Memang saya ada perasaan yang macam ni. Tetapi kan selepas saya jumpa dengan mentor saya kan, mentor Sichuan dengan Cik An kan, mereka dua graduan tak pernah makan gaji. Profesional. Dua satu QS, satu mechatronic degree. Saya rasa mengapa MLM boleh buat 20 tahun. Kalau skim cepat kaya hanya 1-2 tahun saja kan. Tapi mereka buat MLM 20 tahun tau. Saya dapat tahu sebenarnya dalam pasaran ada yang illegal. Ada yang haram. Tapi ada yang legal. Yang ada profesional. Disebabkan itulah saya buat BE. Sebab BE profesional. Sebab BE ada apply. Sebab BE ada DSAM tau. So saya ceritalah masuk topik kita. So di sanalah kita cerita menggunakan hukum feel, felt, found. I felt you. I understand your feeling. I found these facts. I found the answer. I share with you. The feeling is like that. I don't feel like, hey, you tak tahunya. Hey, ni susah lah. Ini sudahlah. Jangan kita give up tau. Sebab prospek yang ada question kan adalah prospek yang pandai. Prospek yang pandai tanya-tanya kan. Sebenarnya lepas kita boleh jelas jawabkan kan. Mesti dia semua soalan dijawab, semua soalan dijawab, dia dapat semua jawapan kan. Dia lagi kuat buat PE. Of course ada soalan yang palsu. Dia saja-saja tanya. Okey, kita itu tahu. Tapi ada soalan yang dia betul-betul tanya kan. So kalau dia betul-betul serius tanya, dia nak tahu, kita kena betul-betul ikhlas dan jawab. Kalau orang yang dia main-main saja, palsu saja, kita juga kena bersopan. Kita juga kena smart, kita tanya balik. Apakah pandangan anda terhadap MLM? Oh, pernahkah anda ditipu orang? Oh, berapa kali you buat MLM? Oh, tetapi BE lain lah. Apa yang you sebut-sebut semua tu tak ada di dalam BE. Itulah cara kita tanya soalan, tanya balik. So ini penting tau. Jangan selepas orang tanya soalan, you sudah dijawab. You pun sudah give up. Tanya soalan yang banyak. Susah lah. Ini soalan yang banyak soalan yang susah. Orang ni susah. Tak mau bina dia. Give up. Tak boleh. So kita kena ikhlas. So meeting setelah meeting. Kita closing sekali. Jangan rasa kecewa atau jangan harapkan terlalu tinggi. Jangan harap bagi harapan yang sangat tinggi. Bukannya semua akan 100% closing. Pastinya tak akan 10 orang datang ke home party, 10 orang mesti nak. Itu memang closing yang sangat-sangat hebat. Biasanya closing kalau secara home party lah, closingnya maybe 50%. Sebab ramai kan kita boleh. Kalau kita one to one, satu persatu kan, closingnya 30%. Biasanya. Why? Sebab ini adalah kalau ada home party, Zoom party, dia ada suasana tau. Dia ada ramai kawan-kawan. Dia nampak semua sudah pakai seluar kan. Dia sendiri tak pakai seluar. Lepas tu dia nampak pakai seluar, semua fashion dan cantik kan. Dia rasa dia pun nak pakai sekali tau. So kalau home party, Zoom party, sebenarnya kalau kita nampak, lagi senang kita buat closing. Yang belum closing macam mana? Kita buat service dan follow up. Yang penting kita usaha untuk buat closing dan tentukan next meeting. Jangan dia rasa tak mau lah. Okey, kita tak dapat cari keraguannya. Kita tak tahu mengapa prospek kita tak mau. Kita kena setiap appointment kita kena cari jawapan. Mengapa you tak mau Mengapa you tak suka pants mengapa you reject saya? Boleh tak kita tanya dia? Boleh. Biasanya kita malu. Ya kawan, kita sudah reject lah. Saya malu Saya tak tahu macam mana nak continue topik Macam tu. Dalam hati kita pun rasa macam segan. Tak ada. Kalau prospek kita reject, kita tanya balik. Boleh tak? You bagi tahu. Boleh tak?
mengapa you reject saya? Tanya dengan senyuman yang lebar. Bagi dia rasa segan. Betul kan? Kita tanya, mengapa, adakah cara sharing saya tak cukup teliti? Ya, apakah sebab you bagi tahu saya lah? Mungkin dia bagi tahu, bukannya tak mau, saya juga suka pants ini, tapi sekarang budget, saya nak simpan wang dulu, nanti next month saya beli. Okay, itu kira closing juga. Very good. Very good. Yay. You sudah dapat jawapan now. Bukannya dia reject you. Sebab dia nak simpan wang banyak sikit. Lepas tu next month untuk beli. Oi, bagusnya. Next month beli. Ataupun you fight ambassador bulan ini ya. Next month you beli secara free. Mungkin masa kita soal jawab, kita spauling, kita berani tanya balik kan. Itu berani tanya balik, kita dapat jawapan yang lagi betul, benar daripada hati prospek kita. Betul kan? Ataupun you bagi tahu saya nak belajar lagi, saya masih lagi baru dalam industri ini. Memang saya nak luaskan rangkaian saya di Indonesia. Sekarang pioneer di seluruh BE kan, di seluruh Indonesia kan. Hanya mula 1 tahun saja. Tahu tak? Tahu tak yang IPO di Indonesia sangat-sangat sikit saja. Kurang daripada 0.01% tahu. Memang pasaran ini pioneer. Saya betul-betul serius nak buka rangkaian. You tak mau tak apa. You bagi tahu kawan-kawan siapa. Anda kan yang suka kecantikan, bagi tahu saya. Suka kesihatan, introduce kepada saya. So siapa-siapa nak cari part time ke, nak dapatkan side income ke, nak dapatkan passive income ke, you bagi tahu saya. Saya sudi nak bina dia. Kalau dia nak buat, dia bawa anda. Boleh. You introduce saya. So bagi satu orang dia tak mau, mungkin dia ragu lagi, dia masih fikir lagi. Masih lagi kita dapat prospek daripada kawannya, dia boleh introduce kawan kepada kita. Kalau kita berani tanya. So yang penting dalam semasa mengadakan home party, Zoom party ke weekly meeting, semua perjumpaan kita kena buat ABC rules. ABC itu A itu apa? A itu advisor, B itu bridge, C itu prospect ataupun customer kita. So kita A ke B, C? Kita A ke B ke C? Boleh tak jawapan dalam chat box tak? Saya nak tengok. Semua sangat fokus untuk catat. Kita B, pandai. Siapa lagi ada jawapan lain? Masih lagi fikir, sebenarnya saya nak makan ABC sebab ais batu kancang yang sangat sedap. Kita sebenarnya kita jadi B 80%, kita pinjam kuasa. Kita pinjam kuasa dengan apa? Dengan hati yang ikhlas, bersyukur. Kita menjadi role of B supaya semua kita boleh pinjam kuasa daripada sesiapa pun untuk membuat BE secara senang. Sangat penting. So, ini sahaja topik sistem berkenaan dengan meeting macam mana kita adakan happy home party. Dalam informasi-informasi yang sediakan untuk you all kan, topik ini sebenarnya you cuba selepas you belajar, you cuba fikir balik, imbas balik. Home party yang pernah you join ataupun Zoom party yang you pernah join, you fikir balik. Imbas balik, review. Adakah kita buat secara betul-betul checklist apa yang diajar di dalam tadi? Mungkin kita ada, ini ada buat, oh ini kurang buat, next time saya buat. Ini ada buat, ini kurang buat, oh closing saya tak buat. Oh closing saya buat 1 kali saja, saya tak tanya soalan balik. So kita cuba checklist diri sendiri. Sebab di dalam, di semua yang di dalam Zoom ini, saya anggap semua adalah pioneer yang serius nak buka rangkaian kan. So semua di sini. Selepas perjumpaan hari ini, meeting hari ini, training hari ini, cuba adakan Zoom party tersendiri. Jangan lagi bergabung dengan Milanda lah, dengan Xiaojian. Boleh bergabung. Tetapi adakah home party sendiri tiap-tiap hari? Ataupun 1 minggu 2 kali? 1 minggu 3 kali? Macam mana home party? Tak ada orang nak home party. Sebenarnya lebih daripada 2 orang itu dikira home party. Faham?
lebih daripada 2 orang, dia dikira home party. Misalnya, selepas kerja, Lilianda, you ajak 2 kawan, colleague, jumpa untuk dinner bersama. Lepas dinner, you terus cakap, you pernah tahu pasal Alora Pens tak? Tak pernah lah. Saya bagi tahu sikit. You cuba buka filing, lepas you sharing. Lepas tu buat closing. Lepas tu buat apa saja yang tadi ajarkan. Itu sudah jadi home party. 2 orang yang ke atas sudah home party. So kena tiap-tiap hari buat home party. 2 orang ke, 3 orang ke, 2 orang ke, 4 orang ke, 5 orang ke, tak perlu, tak kisah. Asalkan kita set target untuk buat home party. Setiap minggu kena adakan sekurang-kurangnya 1 home party yang ramai. Yang kecil-kecil setiap hari boleh ada. Sebab kita boleh ajak 2-3 orang kawan kan, ataupun kita ajak kawan kita, hari ni Mary, boleh appointment bersama you, nanti kita dinner pukul 8. Okey, buka puasa bersama, okey. Walaupun kita bukan Muslim, tapi saja kata buka puasa bersama pukul 7, okey. So ajarlah, boleh tak you ajak kawan ke adik sama-sama, 2 orang cukup makan bersama. Kalau dia dapat invite 2 orang kawan ataupun adik bersama, means you sudah buat home party. Faham? So sebenarnya buat home party senang sahaja. Jangan rasa, home party tu mesti yang sangat besar. Tak ada. Dulu. Sekarang pun sama. Xiaomi dengan Jack, kita buat home party 5 orang, 3 orang. Kita buat home party saja. So kita pergi rumah prospek kan. Pergi rumah customer kan. Pergi saja kita nampak, ada adik, ada ayah, ada cousin. Semua, mari. Pernah dengar Alora Pens kat? Mari, duduk sekejap, 15 minit saja. Saya nak cerita filing. So semua pun macam ni. Lepas tu kita secara proaktif kan, kita ambil sofa ke, tolak ke, ambil kerusi untuk sama-sama. Mari, uncle duduk sini. Adik-adik mari duduk sini. So kita secara proaktif. Macam rumah tu rumah saya tau. Selalu saya buat macam tu. Lepas tu saya berdiri di depan TV. Supaya mereka tak tengok TV, tengok saya. So saya biasanya, mana-mana remote control TV yang boleh bagi tahu. So saya ambil remote control untuk silence sikit, sekejap. Okey ya. So saya dengan senyuman lepas tu saya berdiri di depan TV, lepas tu filing. So mereka semua tengok saya lah. So kita kena proaktif untuk buat home party. Dalam sebenarnya home party kan kita buat dalam 1 jam saja sudah boleh habis. Jangan buat home party yang panjang lebar. Satu home party 1 jam saja maksimum. Kalau panjang pun 1 jam 15 minit saja. Jangan buat 3 jam Jangan buat 5 jam 1 jam saja, satu appointment. Walaupun kita jumpa 1 prospek pun 1 jam saja maksimum. Kalau buat jumpa 1 prospek 1 jam. Kalau buat 1 home party 1 jam. Mana satu lebih cepat? Mana satu lebih boleh bina rangkaian dengan cepat? Jumpa 1 orang ke ataupun buat appointment ataupun buat home party lebih cepat? Apakah jawapannya? Type dalam chat box. Ini Casey yang pandai buat home party lah. Pandailah. Yang lain tak ada jawapan. Yang lain boleh exercise jari sikit tak? Bagus ni. Okay. Bermakna next time Ovita pun sudah ada jawapan. Bagus. Next time kita selepas training kan kita adakan quiz. Siapakah boleh bagi jawapan? Kita menggunakan hukum apa untuk buat closing bagi orang yang tak mau? Okey, jawab di dalam chat box. Sekarang saya buat quiz. Kita menggunakan hukum apa untuk prospek yang belum lagi mahu? Menggunakan hukum apa? Untuk solve problemnya untuk buat closing. Hukum apa? Siapa tahu jawapan? Okey, siapa dapat jawapan, saya akan bagi present itu kan. Bagi kepada Xiao Jen untuk bawa balik ke Indonesia. Sebab saya jumpa Xiao Jen next week. So siapa boleh? Okay, Seni. Very good. AQRSC. So Seni dapat nanti hadiah rahsia. Saya tulis nama dulu. Okay. Orang pertama yang answer nanti saya tulis Seni. Quiz. Bagi quiz kan semua orang akan rasa awake sikit. Apa lagi? So saya tanya. Boleh tak
Boleh tak bagi tahu apakah yang kita akan tee up? Apakah yang kita akan tee up? Orang pertama Vita ke nanti? Milanda. Oh ya. Yeah. Okay. Sorry ya, saya tak nampak. Sebab dia terlalu chat box. Okay. So Vita yang jawab dulu. Yang kedua adalah Milanda. Yang ketiga adalah Seni. Okay. Saya bagi 3. Okay. Sebab Xiaomei kan nak tulis, nak tengok. Okay. Nasib baik. Upline anda bagi tahu saya. Milanda dan Seni. Okay. Ini adalah hukum promise. Promise sudah keluar. Macam mana pun kena merealisasikan. Inilah Xiaomei, okay? Okay So question kedua. Yeah. You see, so happy Vita. Apakah yang kita tee up? Apakah yang kita tee up? 3. Jawapannya ada 3. Apakah yang kita tee up? Masa kita tee up. Siapa boleh bagi? Orang, hal, benda. Milanda, you sudah ada slide saya ke? Yang lain ada jawapan. Speaker, hal, benda. Ada tak? Nanti saya nak tengok bahasa Indonesia. Sebab yang skrip saya adalah bahasa Mandarin dengan bahasa orang, hal dengan benda. Betul. So Milanda yang dapat jawapan yang betul. Tak ada. Okay Question 1. Question 2. Ada jawapan lain. Speaker produk. Sujadi. You kena revision You kena jadi revision. Tadi soalan pertama tapi dia berani bercuba. Sebab dia tadi jawab pun kali pertama dia jawab borrow power. So nanti siapa upline Sujadi, please bagi ulang kaji sikit. Ataupun terus adakan satu home party bersama dengan Sujadi, terus buat bersama dengan dia. Okay, soalan ketiga. Kita menggunakan hukum apa? Hukum apa untuk buat tee up? Kita menggunakan hukum apa untuk buat tee up? Bukan ABC? Ting. Wah, Seni pandai. Betul, hukum AID. Perhatian, minat dan satu lagi. Ratna, you sudah dekat. Perhatian, minat dengan apa? Satu lagi. Perhatian, minat dengan? Kalau you dapat jawapan, saya juga sediakan. Found. Desire. Which one? Feel, felt, found. Found. No. Salah. Very good. Keinginan. So AID tu D, betul, desire. Okay, very good So bagus sebab semua orang berani bercuba. So jawapan yang dapat betul adalah siapa nanti Seni. So Ratna kurang 1.